الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. Hadis apa ni? Hadis apa? Ha? Tahu mana? لا يظلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. Nabi SAW bersabda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Islam itu ialah saudara bagi seorang Islam yang lain. La yazlimuh. Dia jangan zalimi seorang Muslim yang lain. Wala yakhudhuluh. Dan dia jangan menghina seorang Muslim yang lain. Wala yahqiruh. Dan dia jangan memandang rendah akan seorang Muslim yang lain. Bihasbi imri'in minasyarri. Cukuplah seseorang itu dikira melakukan kejahatan. An yahqira akhahul muslim. Bahawa dia merendahkan akan seorang Muslim yang lain. Kulul Muslim alal Muslim haram. Setiap orang Islam di atas orang Islam yang lain haram. Damuhu, darahnya. Wa maluhu, haram, hartanya. Wa irduh, dan haram maruahnya. Hadis diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang Muslim ke atas seorang yang Muslim itu saudara. Kita bersaudara dalam agama. Di sana ada persaudaraan di segi nasab,
dan ada persaudaraan dalam agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara dalam nasab, haramnya ialah berkahwin. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adik laki-laki dan juga kakaknya, seorang abang dan adik perempuannya. Ini persaudaraan dalam nasab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sana ada persaudaraan dalam agama. Persaudaraan dalam agama mengharamkan beberapa perkara. Yang pertama, haram kita menzalimi seseorang Islam yang lain. Yang kedua, haram kita menghina seorang Islam dan seorang Muslim yang lain. Dan yang ketiga, haram kita merendahkan seorang Muslim yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di atas besarnya seseorang Muslim, maka yang pertama sekali, kita tak boleh menzalimi seorang Muslim yang lain. Kezaliman ini yang pertama sekali dia berlaku daripada yang atas kepada yang bawah. Jadi yang atas kepada yang bawah ialah pemimpin kepada rakyat, ataupun yang lebih berkuasa ke atas yang dikuasai, seperti seorang bos kepada staf-staf di bawah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun segi lebih mulia ke atas yang di bawahnya, seperti ayah dan ibu kepada anak-anak. Tidak boleh berlaku kezaliman ke atas yang di bawah. Contoh, mak ayah. Mak ayah ni yang pertama sekali, dia mesti adil kepada semua anak-anak. Sebab itu orang yang mengaji, bila mana berlaku situasi macam ni, dengar-dengar bunyi khiyau, apa pula dah, adik tu khiyau, kita pun pergi Salah Sayyidina Muhammad. Siapa buat adik ni? Adik kata abang. Abang kata adik mula dulu. Jadi waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang mengaji dia akan buat dua-dua. Orang duk kata jangan berkeli, jangan duk berkeli juga. Boleh tinggal abang, boleh tinggal adik. Tu dia panggil adil. Kalau siapa tak tahu, abang kata adik, adik kata abang. Lepas tu abang pun kata tu adik adik kata tu abang, kena tarik telinga lah. Tu maknanya adil. Jadi kalau kita marah hak ni, mungkin salah, mungkin hak ni yang mula dulu. Nanti lama-lama timbul isu macam ni. Abang kata mak ayah sayang kat adik, ataupun adik kata ayah mak sayang dekat abang lebih. Ini maknanya kena adil sama-sama kita dengan anak-anak. Kalau kita beli hak ni kena beli juga. Kalau kita beli hak ni pun kena beli juga. Kadang-kadang kita beli baju, pada pengamatan kita baju ni sesuai untuk abang, baju ni sesuai untuk adik. Akhirnya bila kita bagi baju tu ke abang, beli baju ni ke adik, abang kata lah hati dia, mak beli ke adik baju yang elok, beli ke abang baju tak elok. Sedangkan pada kita, ni elok untuk abang, ni elok untuk adik. Akhirnya orang yang mengaji, dia beli baju sama, tak ada pertikaian.
No, cuma hak ni besar ni kecil sebab abang tu badan besar, adik badan kecil. Sama. Ni orang mengaji. Kadang-kadang kalau mak ayah tak bagi perhatian terhadap perkara ni, dialah yang menyebabkan anak dia derhaka kat dia. Tu jaga. Jangan menzalimi. Jangan berlaku ketidakadilan. Pernah berlaku dalam masyarakat. Dalam masyarakat kita, saya tahu. Satu perkara, si ayah ni, dia selalu melebihi adik. Sampai lama-lama abang kata ayah ni sayang kat adik. Bila macam tu rupa, dia renggang. Abang ayah tu tak seronok, dia renggang. Sampai daripada budak, ayah tu sikit-sikit adik, sikit-sikit adik, sikit-sikit. Akhirnya abang rasa ayah tu renggang dia. Dan ayah ni tahu anak ni renggang dengan dia. Tapi oleh kerana ayah ni Tuhan nak selamatkan, bila dia tua, dia pergi pondok. Di pondok dia dapat hidayah, dapat ilmu. Selama ni punca dia. Yang si abang tu, anak yang hak tua tu renggang dengan dia. Akhir dia balik rumah, dia belah dua rumah dia haji. Belah dua rumah. Mana hak depan bagi ke abang, hak belakang bagi ke adik. Akhir dia buat rumah lain belakang tu. Dia duduk belakang langsung rumah anak-anak. Rumah anak pergi duduk depan, rumah dia belakang sekali. Sebab dia nak tebus kesilapan, kesalahan dia. Jadi maknanya, ingat, kalau kita tak adil dengan anak-anak, nanti anak-anak akan derhaka pada kita. Kita yang berdosa sebab kita yang menyebabkan mereka derhaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, nak habaq kata adil. Ibnu Mas'ud ni dia ada khadam. Khadam ni bukan khadam sangat, hamba. Orang dulu-dulu dia ada hamba. Hamba ni dia milik kita. Harga dia macam peti air. Nilai dia macam peti air, macam mesin basuh, macam mari dalam bilik. Sebab dia harta kita. Kita pergi beli hamba di City Plaza. Orang tok 5-6 orang, kita beli hamba bawa balik, naik motor bawa balik. Kalau kita beli peti air tu khidmat kat kita selama mana dia ada umur. Hamba pun dia berkhidmat dengan Tuhan selagi mana dia ada umur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia wajib patuh kepada tuannya seperti mana isteri wajib patuh kepada suami dia. Dan dia ada istilah hamba yang derhaka. Kalau tuan suruh tak boleh, tak patuh. Kalau dia tak patuh, dia berdosa. Tu hamba. Kalau dia lari daripada rumah, semayangnya tak terangkat sekalipun dia semayang. Tak terangkat sekalipun paras telinga pun tak naik semayang tu. Sebab derhaka pada tuan, lari daripada rumah. Macam seorang isteri kelahi sikit dengan suami, langsung start kereta balik. Sepanjang duduk di rumah mak tu semayang, tuan tak terima. Tu kalau duduk dalam keadaan isteri. Kalau dia mati, dia masuk neraka. Tu dia panggil isteri yang derhaka. Sebelum jadi bini orang tak apa. Dah jadi bini orang, dah kawan tu kata aku terima nikahnya, langsung taat kepada suami. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau suami kata, kalau start ni nak pergi mana pun boleh, Maidin jangan masuk, tak boleh masuk. Semua dia boleh beli. Tiba mana tak? Maidin jangan masuk. Pasal apa? Sebab nama dia Maidin. Nama Maidin tak boleh? Tak boleh. Abang Maidin lah murah. Tak boleh. Tak boleh masuk. Tu makna perempuan kena ikut suami. Dengan atas kereta ni, kereta abang beli ni Musa Sayyidina Muhammad, yang kena duduk sebelah abang ya. Belakang tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Abang takkan tak boleh duduk kot. Tak boleh. Abang bagilah duduk. Boleh. Baru boleh. Faham tak?
Tu suami dengan isteri. Isteri wajib patuh. Allahumma salli ala Muhammad. Orang rumah saya dia tanya, dia ni waktu saya tak ada, dia boleh pergi tak mana? Saya kata semua seluruh Kedah boleh pergi, luar Kedah tak boleh. Kadang-kadang kita pergi luar kan, jadi dia nak kena ada urusan apa semua, masalah sama saya bagi seluruh Kedah pergi mana pun boleh insya-Allah. Tapi luar Kedah tak boleh. Tu kena minta izin lain. Begitulah hamba. Hamba bila mana jadi hamba orang, dia kena patuh semua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia sangat adil sekalipun pada hamba dia. Adil dia, kalau dia makan hak tu, hamba pun makan hak tu. Dia tak ada beza-beza. Hamba makan hak lain, aku makan hak lain. Aku makan hak standard, hamba makan hak kurang sikit pada aku. Mana boleh hak hamba aku? Tak, dia sama. Hatta kalau pakai baju, bajunya sama. Macam hari ni orang tak baju korporat kan. Kalau bos pakai baju tu, hamba ke baju tu juga. Tu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi pemimpin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mesti adil dengan rakyat. Baik. Hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tengoklah mangkali akan kita harap nanti ada banyak perubahan dalam negara. Rakyat kat bawah ni, walaupun kita dah merdeka dah 50 tahun lebih, tapi rakyat ni masih belum bebas berada di bawah satu pemerintahan yang kita harapkan lebih baik. Contohlah orang yang nak filekan isu-isu mahkamah. Allah, file hari ni paspon. Oh, tunggu. Kesian ni orang yang nak selesai masalah berkaitan dengan rumah tangga ni. Jadi kalaulah pegawai kurang, tambahlah. Soalan saya nama. Kalau tak cekap, tingkatkan kecekapan. Lebih-lebih lagi malih agama. Yang kita harap insya-Allah lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, hak tu isu yang berbangkit yang berkait dengan rakyat. Allahu akbar. Masalah cerai-berai, kalau tak pakai kabel yang kuat, tak tahulah berapa bulan nak selesai masalah tu. Tu isu tu. Berilah keadilan pada rakyat. Kesian ke orang bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitu. Kalau kita pergi contoh, kita pergi di jabatan-jabatan kerajaan, dia sudah tulis Q, kualiti. Kadang-kadang kita pergi ke setengah-setengah jabatan kerajaan, dia suruh tekan A, B, C, D, kan? A tu apa? Perkhidmatan paling baik. Dia nak nilai pegawai dia tu. Dia nak nilai staff dia, nak bagi staff, nak bagi apa? Contoh kita pergi setengah-setengah jabatan. Lepas kita berurusan dengan kaunter, dia kata, encik tekan sat butang tu A, B, C. Kita pun kesian kalau tekan A. No? Jadi takkan tak boleh buat benda tu dalam menerahkan semua dalam perkara berkait dengan rakyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tingkatkan, tolong tingkat kesian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setengah-setengah kaunter berotak panjang. Macam mana nak tingkatkan supaya orang cepat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Prosedur yang berkaitan dengan masyarakat, mudahkan, yasiru wala tu'asiru. Kalau mereka tak kerti, tunjuk panduan, macam ni cara bagi cepat. Jangan sebab lambat kita, nanti Tuhan tanya. Kalau lambat tu mereka, bantu bagi cepat. Contoh pendaftaran sekolah-sekolah agama rakyat, bantu. Mereka nak benang di bawah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ialah yang nak bantu sekolah-sekolah, tahfiz, pondok-pondok yang nak daftar di bawah kita ni. Jadi bantu bagi cepat, kesian ke orang.
Pasal apa orang yang pegang situasi keadaan yang begitu rupa tak boleh fikir. Jadi nanti kita bila orang suka, kita yang mendapat rahmat Allah. Orang suka, orang kata oh cepat, hebat, seronok, kita mendapat rahmat Allah. Tapi kalau kita susahkan orang, kita pun akan kehilangan keberkatan. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan takut-takut kita duduk dalam, kita zalim orang Islam kita. La yazlimu, jangan zalim orang Islam pada orang Islam yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni saya beratuk di sebuah bank, ada urusan PKP, kita kena beratuk luar. Beratuk luar panas tu. Dulu duduk dalam aircon, ni beratuk luar, orang dalam tu tak fikir kau orang beratuk luar. Depa tak apalah, lepas staff bank ni kita duk beratuk luar ni. Yang jadi payahnya tanggap tu, kadang-kadang gap melebihi manager pula. No, dia guard ya, tapi buat payah. Kita pun kena ikutlah dia guard. Tapi hebatnya manager dia. Dia duk heran pasal apa dalam kosong. Tak ada orang masuk ke? Tengok di luar orang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia keluar dia tengok, ustaz. Dia kenal saya. Tadi baru dengar kuliah ustaz. Panggil masuk dalam. Dia kata saya ni jenguk luar tu bukan apa duk heran pasal apa dalam kosong awak tak panggil. Tuan-tuan, ni Allahumma salli ala manager yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu baru cepat. Jadi jangan duduk dalam kita menzalimi orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ni mesti dibaca pada semua orang yang pegang kewajipan terhadap memberi bantuan dan kebaikan kepada orang ramai. Yang kedua, wala yakhdhuluh, jangan menghina orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan menghina orang lain. Sama ada kita hina orang dengan gaya-gaya kita ataupun dengan cakapan kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Kemarin saya ziarah ke satu makam ataupun pemakaman salah seorang di antara putri Raja Kedah dulu, iaitu makam Puteri Lindungan Bulan di Kota Siputih. Kota Siputih ni ialah kota yang ketiga jadi pusat pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah dulu. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di Kota Kuala Muda. Kemudian kalau ikut segi sejarah tu, kita tak tahu sejarah sebenar. Jadi yang kedua dikatakan pusat pentadbiran Susatan Kesultanan Kedah dulu ialah di Kota Sungai Mas. Yang ketiga ialah di Kota Siputih. Sebenarnya di tengah-tengah tu ada satu yang ditinggalkan, iaitu Kota Naga Sakti di Tikam Batu. Hatu tak tercatat dalam sejarah, hatu dilupakan. Okey, bila saya pergi ke sejarah makam Puteri Lindungan Bulan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pernah berpusat Kerajaan Kedah dulu. Jadi bila habis ziarah atas tu, turun ada satu kedai makan. Saya tak boleh makan kemarin sebab puasa. Lepas tu lepas api dengan saya, lepas makan lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila berhenti kedai tu, dia cerita, hak mai ni ustaz, hak mai ni dia parking kereta sebelah mata pun tak tengok kita. Sedangkan kita duk tengok dia apa? Turun kereta, langsung naik, turun. Tengok kita sikit pun tidak.
Sebab tu orang Islam jangan macam tu. Orang tengok kita dengan harapan kita tegur mereka. Bila kita tak tegur mereka berasa besarlah mereka. Tu orang masa dia panggil yakhdhulu, menghina orang. Lepas tu Islam ni dia menghormati orang. Macam mana? Assalamualaikum. Kalau hang tak mau cakap apa pun, takkan hang tak kerti bagi salam, kan? Assalamualaikum, itulah cara menghormati orang. Bahkan kalau orang memberi salam pada kita, baca ayat Al-Quran, huyitum wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu. Macam Anas, kah? Kalau orang bagi salam pada kamu, maka balas salah salam itu, ataupun balas bi ahsana minha, yang lebih baik daripada tu lagi. Itu Tuhan suruh. Jadi kalau kamu diberi salam, jawab salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ataupun jawab lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia kata Assalamualaikum warahmatullah, jawab Assalamualaikum warahmatullah, ataupun lebih baik lagi dengan sambung wabarakatuh. Kalau dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ataupun wa maghfiratuh, bagi lebih sikit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh. Tambah lagi tu perkataan. Kalau dia kata Assalamualaikum, dia ada mengaji kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh. Terlebih ni bagi ni. Jawab lebih. Jawab lagi, jawab bagi lebih lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Kalau dia bagi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Tak kerti, tak nak kata apa lah, dekat tu lah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maknanya jawab bagi sama ataupun lebih. Lepas tu saya tengok guru kami, waktu mana mereka nak balik, kita Assalamualaikum Tok Guru, selamat jalan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni angkat dua tangan. No? Kalau tangan ada empat angkat. Jangan angkat kaki sudah. No? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya kena lebih baik terhadap memuliakan orang. Maknanya kalau orang muliakan kita, kita muliakan orang lebih daripada dia muliakan kita. Kalau tetamu mai rumah, muliakan tetamu. Muliakan tetamu ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai ke peringkat dia rasa malu kita meraih dia sampai tara tu. Allah, malulah. Di ziarah depa takkan betara tu depa buat kat kita. Balik rumah naik kata sepanjang jalan duk cakap, ish malu sungguh lepa raih kita. Berarti kita dah muliakan orang. Jangan rumah kita lepas balik lepas kata sampai kiamat kami tak pergi dah rumah dia. Pasal apa? Sebab merasa tak syok, merasa dihinakan oleh orang. Orang Islam dengan orang Islam ni muliakan. Kita pergi pekan, selesai masuk dalam satu pejabatan, kita pun keluar, tiba-tiba satu orang tunjuk, dia kata, abang, ni tang mana? Dia tunjuk tu kertas alamat, ni tang mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita ni kata ni tang ni nampak tak lorong tu? Ya. Sebelah tu sikit, depan tu sikit je tanda orang tu. Tu orang Malaysia. Satu orang Indonesia dia kata, kami di Indon tak macam tu. Kami di Indon kalau orang tanya kertas, kami bawa orang tu sampai ke tempat. Kita pun tak sedar rupanya di tempat lain lebih late daripada kita. Sebab kita beranak-beranak macam tu lah.
Itu budaya orang Malaysia. Tapi orang Indonesia lepas bawa sampai tempat. Pernah tak kita pergi mana-mana kampung, Assalamualaikum, kita berhenti kedai makan. Tahu tak tang mana masalah rumah Haji Kudung? Haji Kudung hak mana ni? Haji Kudung kami ada dua. Haji Kudung tangan dengan Haji Kudung kaki. Dia kata kami, oh ada dua kau. Oh, hak kami nak pergi ni Haji Kudung tangan. Oh. Tak apa. Jom ikut saya. Pernah jumpa situasi macam tu. Dia orang tu, dia buat betul, dia bawa kita pergi, bukan dia abang. Tu makna kita muliakan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini maknanya, kalau kita buat yang terbaik, itulah yang tersangat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan hinakan orang. Orang main rumah kita dengan berpeluh-peluh ni, bersimah peluh ni. Mama, Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata waalaikumsalam warahmatullahi. Kita keluar, ada apa tak? Tengok dia rembang dengan gundi-gundi apa semua ni. Dia kata dia kopok, nak kopok tak? Kita kata kopok. Nak kenyang kopok tu. Tak payah menghina orang. Belilah kopok tu, harga berapa ni? RM10. Belilah RM10, bukan nak kurang duit kita pun. Kalau kita tak makan pun, esok siapa-siapa main, bagi orang tu makan, ataupun bagi balik kopok tu, tak rugi kan? Jangan menghina orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala yakhdhulu. Jangan menghina orang. Islam tak bagi. Orang tu dulu, tok nenek kita, kalau main rumah Assalamualaikum, dulu banyak lah, tak apa banyak lah. Orang minta sedekah, kalau rumah kita ada main bagi salam, Assalamualaikum. Tengok mak tapi tengok siapa main. Kita keluar, mak, orang minta sedekah. Tanya dia, nak beras ke nak duit? Betul tak kak? Kan? Nak beras ke nak duit? Tu zaman kita budak dulu ni. Mak punya hormat, tanya nak beras ke nak duit. Kalau nak beras mak bagi, mak pegang secekok, bagi kat dia. Dia pun kata nak beras, bagi beras. Nak duit, dia bagi duit. Ni orang tua-tua ajak kita. Ada satu masa ni orang duk kutip di rumah sumbangan untuk tahfiz ni. Mana Syafi nak? Panggil sebab orang minta sumbangan. Masalah Sayyidina Muhammad. Orang minta sumbangan. Nak buat masjid ke? Nak buat tahfiz ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas turun sepiji van, 5 orang berjalan dalam taman. Orang ni dalam menerima orang yang minta sumbangan ni pelbagai. Bila sengahnya masalah Sayyidina Muhammad mai ke rumah tu, masalah Sayyidina Muhammad bila mai ke rumah tu, bila kita minta sumbangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia bagi. Dia kata jom saya bawa. Dia bawa pula naik motor berjalan, minta rumah tu, rumah orang ni, minta rumah tu, minta rumah orang ni. Ada. Tapi ada orang bila mai untuk sumbangan langsung tutup pintu. Biar pi dia bagi salam pun tak mau bagi. Ada orang ni, ada cerita orang yang minta sumbangan labat tahfiz labat masjid ni. Soalan yang pertama sekali, masalah Sayyidina Muhammad bila sampai depan rumah dia suruh anak dia, hang keluar, hang buat terbih. Aduh, tu dia tarik terbih siap, lari merapak pak utik derma ni, kena terbih. Ya Allah, pelbagai orang tu menghina orang. Takkan hang tak ada kot sekupang hang nak bagi. No, masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau bagi sekupang, hak minta derma tu terkejut besar. Kalau tu nak tulis, ingat dengan RM10, tengok bagi sekupang. Tapi tak apalah sekupang pun. Jangan hina orang.
Hak ni kami boleh bagi pun. Sebab kami hari ni dalam rumah kami ada 5 kupang ya. Ni kami bagi sekupang, tinggal 4 kupang lagi. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina, jangan menghina orang. Yang saya panggil Syafi ni bukan apa. Saya nak maklumkan, kalau maklum belakang lagi tertinggal, nanti orang pakai keluar dah. Tahfiz kita ni, Baitul Musafa ni, kita beli rumah ni 250,000 dengan usaha yang berterusan, sungguh-sungguh searif, dan juga keluarganya, maka dapatlah bayar dah 200,000. Tinggal lagi 50,000. Jadi saya nak minta tolonglah yang dengar ni, yang ada ni, masalah Sayyidina Muhammad bagi cukup 50,000 dalam tempoh sebulan, sebelum akhir bulan 3. Sebab anak-anak dah tambah beramai ni, mereka dah masuk dah mengaji tahfiz ni. Jadi tolonglah kerana Allah. Jadi bagi cukup 50,000. Caranya, tuan-tuan tak payah buh lagi dalam tabung sumbangan tahfiz ni. Buh dulu dalam tabung darsa. Darsa tu dalam media kita ni kan, dia naik belakang tu, apa ni, darsa resources, buh dalam tu dulu. Dalam tempoh kita bagi tempoh dalam 7 hari, semua daripada hari ni 7 hari sampai hari Ahad depan. Sampai Ahad depan, daripada hari sampai Ahad depan. Jadi tabung yang tuan-tuan buh dalam darsa tu, kita sumbang kepada, nak bagi cukup 50,000 pembelian rumah ni. InsyaAllah, mudah-mudahan insyaAllah. Tuan-tuan, tolong ni tolong Allah sebenarnya. In tansurullah yansurkum. Kalau Allah tolong kamu, kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Hidup kita ni banyak masalah. Bila mana kita nak Allah selesai masalah kita tolong orang, jadi nanti Allah tolong kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi cukup 50,000 dalam tempoh seminggu insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi saya minta tolong ni, minta tolong dengan nama Allah. Tolong bagi zakat yang tuan-tuan boleh bagilah insyaAllah. Jadi kalau pakat tolong seorang sikit, cukuplah 50,000 insyaAllah. Qala wala yakhiruh. Nanti Syafina rekod daripada hari ni sampai Ahad depan, itu untuk Baitul Mustafa insyaAllah. Qala wala yakhiruh, dan kamu jangan hina orang. Jangan kamu wala yaqiru, jangan merendahkan orang. Orang yang merendahkan orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang dia panggil takabur. Merendahkan orang dia panggil takabur. Kadang-kadang kita rendahkan orang yang tak sepatut kita rendahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kita tok guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak ni, mereka budak-budak yang baru nak mengaji Quran, yang baru nak hafal Quran, ataupun dah mengaji kitab, baru nak mengaji soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Ada orang subhanallah soalan Sayyidina Muhammad, jadi tok guru dia nak orang salam dengan dia. Aku tok guru, hampai masalah dengan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita masuk kampung, kita pergi ceramah di masjid-masjid ke surau-surau, masalah sayyidina Muhammad, kita tunggu orang salam dengan kita. Aku, hampa salam dengan aku. Takkan aku nak salam dengan hampa pun. Tu dia panggil merendahkan orang. Maka sebab tu Nabi sebut, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Nabi kata, bukan kalangan kami orang yang tidak mengasihi orang muda, orang kecil di kalangan kami, dan tidak menghormati orang tua di kalangan kami. Maknanya, masalah Sayyidina Muhammad, anak-anak yang kecil-kecil ni kita kena kesian, kita kena kasih kat mereka. Hak tua-tua kita kena memuliakan mereka. Pasal apa mereka mulia? Sebab mereka terlebih dulu kenal agama berbanding kita. Kalau segi sembahyang, lepas sembahyang dulu. Kalau segi puasa, lepas puasa dulu, sebab lepas tua daripada kita. Segi kenal Tuhan, lepas kenal dulu.
tang tu dah cukup untuk kita nak menghormati dia. Lepas tu hal kecil-kecil ni pasal apa kita muliakan? Sebab segi dosa mereka lebih kurang dari kita. Sebab mereka baru hidup atas muka dunia. Kita lama dah, dosa kita dah banyak lebih dari mereka. Ni kaedah syarak menghormati dan menyayangi, tak kira orang tu budak, tak kira orang tu tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat memuliakan orang-orang yang nak belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kalau kita tengok para ahli ulama, depa keluar, lepas keluar tu orang potok panjang nak salam dengan depa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, yang ada orang nak jaga, jangan salam dengan orang lain. Tapi lepas kira depa tak apa orang jaga, tapi dia tengok muka orang tu, dia faham depa tu nak salam dengan dia. Nak salam ni suruh tangan, bukan mesti orang cu dengan kita, bagi sama. Apa perasaan orang tu, masalah saya, bila mana dia dapat salam dengan Tok Guru, Allahu Akbar, tangan tu macam tak mau basuh. Allah, seronoknya, ya Allah, tangan ni salam dengan Tok Guru tadi ni. Macam Sayyidina Osman. Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tangan kirinya, tangan kanannya tak pernah menyentuh kemaluannya, sebab tangan ni telah pernah bersalam dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang, dia bercerita, orang ni dia bila Habib Omar main Malaysia, dia cover Habib Omar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia jaga Habib Omar. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, siapa yang patut bersalam, siapa yang patut jangan salam. Jadi niat dia baik, sebab dia niat dia pada dia dia baik, sebab dia nak jaga Habib. Nanti Habib letih, beribu-ribu orang nak salam. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, kadang-kadang dia jadi terlebih, over. Habib tengah duduk makan, tiba-tiba satu orang tu main bawa tongkat. Dia kata, "Tuan, saya nak hadiah tongkat ni dekat Habib." Kawan ni dia tengok atas bawah. Dia kata, "Ish, tak boleh kot." Dia kata, "Tuan, tolonglah, saya nak bagi kat Habib saja, nak bagi." Dia kata, "Habib tak ada masa pun." Akhir kawan ni jadi kecewa, nak bagi tongkat dekat Habib Omar, tak kesampaian. Sedangkan ni kawan ni main daripada Greek, main pada Greek, tak salah, main di Kedah ni, ke mana jauhnya, main naik motor pula. Dia buat tongkat di Greek main nak bagi kat Habib Omar naik motor berapa jam, nak bagi tak dapat. Allahumma salli ala sayyidina. Tak apa, Habib Omar waktu selesai majlis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pergi kereta, sempat salam, tempat salam, dia angkat tangan macam tu saja. Dia masuk dalam kereta, masuk ala sayyidina Muhammad, dia terpandang pada budak pegang tongkat tadi, budak muda. Dia terpandang. Tiba-tiba pada ketika tu dia keluar daripada kereta. Dia kata, dia panggil budak tu, tak percaya. Ingat Habib Omar panggil orang lain, dia kelih macam tu. Mana ada siapa lah, dia seorang lah, ramai-ramai orang. Habib kata, enta. Dia pun main ke Habib Omar. Bila dia main ke Habib Omar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Habib kata, "Hang nak ada tongkat tu kat aku." Terkejut dia. Ya Allah, dia kata. Dia bagi kat Habib, dia menangis. Pasal Allah dengar hati dia. Kawan ni dia kata, "Ya Allah." Kawan ni cakap kat saya ni, kawan ni hak liring Habib Omar ni, orang kanan ni. Dia kata, "Ustaz, saya belajar. Saya tak buat dah macam tu.
Sebab kita tak tahu hati yang dipandang oleh Allah. Dia duk ingat khidmat dia paling baik, terbaik. Dia tak tahu kadang-kadang hak dia buat menyentuh perasaan orang. Dia kata, ustaz saya insaf, saya tak buat dah macam tu. Maknanya ni dengan setuata Habib. Dia tahu mana kata budak tu nak bagi, nak hadiah tongkat ke dia. Dipanggil karamatul awliya, karamah wali-wali. Jangan obat main. Saya pernah sekali, saya ke Johor. Saya tu bila lepas kuliah subuh, saya tanya, sini makam awliya di mana? Kita kadang-kadang kita nak ziarah orang hidup ya, kita jarang nak ziarah orang mati. Main ke Kedah, kita kata siapa ulama di Kedah kita nak ziarah. Di Kedah ni ulama tua Pak Tihmat. Oh nak pi? Ada tak orang di Kedah bila main ziarah Kedah? Dia kata, tak mana kubur Tua Guru Hadi Saleh saya nak ziarah. Tak mana kubur Ustaz Fadil Nur saya nak ziarah. Tak mana kubur Ustaz Syauqi Ibrahim saya nak ziarah. Tak mana kubur Tuan Husin Kedah saya nak ziarah. Kita ingat nak ziarah apa orang mati? Sebenarnya mati itu zahirnya tercabut ruh dengan jasad, terputus. Sebenarnya mereka tidak mati, mereka masih hidup. Cuma kita yang tak nampak kehidupan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang tu subhanallah, dia ziarah makam Tok Kupalo di Terengganu. Bila dia ziarah makam Tok Kupalo, saya tak pasal Tok Kupalo aku Tok Pulau mana. Tapi ada masjid tu. Dia masuk masjid, dia tengok Tok Kupalo duduk atas mimbar. Salah senang duduk atas mimbar. Duduk atas mimbar bukan duduk bagi khutbah, duduk atas mimbar. Allah senang. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu subhanallah sallallahu alaihi wasallam, dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu subhanallah, dia keluar, dia kata ke anak dia, nampak tak? Nampak je. Nampak atas mimbar? Nampak. Awak dia tak bagi salam. Tak tahulah pula ya. Pergi tengok tak ada dah. Kita tak tahu cara-cara macam mana lepas hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Satu orang tu dia ziarah Raja Ashman, anak Raja Perak yang memimpin tarekat Naqsyabandiyah. Dia masuk makam Raja Ashman. Dia waktu nak masuk tu selisih dengan Raja Ashman. Kawan tu matilah. Dia tengok seperti orang ni, Raja Ashman ni. Cuma dia keluar balik tengok tak ada lah. Kita tak tahu macam mana para awliya hidup di makam mereka. Sebab itu siapa-siapa nak ziarah makam Imam Syafi'i, ziarah pada hari Khamis lepas asar. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita tak tahu macam mana para awliya hidup di makam mereka. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masalahnya mereka tu roh, kita jasad. Mereka ni kalau boleh nak sembang dengan kita, tapi tak payah tak nampak. Kita tu tak nampak mereka. Mereka nampak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka seorang Islam akan sentiasa menghormati orang Islam yang lain. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan merendah orang Islam yang lain. Kadang-kadang orang yang kita rendahkan itu orang yang lebih tinggi daripada kita. Kadang-kadang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang Islam ni sama-sama dia tak menghina seseorang yang lain. Kita ni dalam bersisihan pendapat, kita menghormati pendapat orang lain. Orang lain pun, orang tu pun kena menghormati pandangan kita. Itulah yang berlaku sepanjang zaman. Ulama sentiasa berikhtilaf pandangan, tapi sentiasa menghormati pandangan orang lain. Itulah jadi 4 mazhab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil kerukunan para ulama dalam berselisihan.
Hari ini bila mana kita ada pendapat, orang tu ada pendapat, kita menghina orang tu, dan langsung kita masalah Sayyidina Muhammad, kita kata dah pendapat hang salah. Sebenarnya belum tentu salah. Masa menentukan sama ada pendapat hang betul ataupun pendapat kita betul. Masa akan menentukan, insya-Allah. Lepas itu hormati pandangan orang, jangan hina orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Qala bihasbi imri'in minasyari an yahqira akhahu muslim. Cukuplah seorang tu dikira jahat dia menghina seorang muslim yang lain. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kulul muslim alal muslim haram. Sebab tu saya tengok satu pelajaran daripada Pak Subi. Pak Su ni dia murabbi, bahkan insya-Allah dia mursyid. Orang mai rumah dia semua dididik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua kena didik. Kadang-kadang kasar, kadang-kadang lembut. Sebab pendidik ni dididik orang ikut orang. Kadang-kadang orang tu lembut, dididik lembut. Kadang-kadang orang tu mai dididik kasar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu masa saya pergi beberapa Pak Sumi, ada dua orang perempuan. Pak Su kata, dia ni ustaz ni, dua lepas ni Pak Su suruh balik, tak mau balik. Ni pun nak duduk juga. Pak Su suruh balik, tak mau balik. Tu tak betul tu. Pasal apa? Tuan rumah kata kena balik, kena balik. Dah habis dah hajat, orang suruh balik. Pasal Pak Su ada kesibukan lain. Pak Su nak baca Quran. Ni mereka ni masalah nak perempuan kan sembang yang melirik. Pak Su kata tak sesuai dah ni. Pak Su dah kerja lain, tahu balik. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad tu satu benda nak kena ambil fikir juga tu. Ada mai pakai jubah serban, Pak Su tak terima. Ada mai pakai seluar jin, tak tahulah jin mana, jin tanah Melayu ke. Pak Su layan elok. Sepanjang saya renung, orang main tak sama, menyebabkan Pak Su bertindak macam tu. Sallallahu. Yang pakai jubah main dengan sombong. Aku ada ilmu, aku nak tengok ilmu Pak Su ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi yang pakai seluar jin main dengan rendah diri. Hak pakai jubah, Pak Su tak layan. Tak layan tu sebenarnya tu cara bermuamalah dengan dia, sebab hamai dengan takabbur. Itu kata ulama, at-takabburu 'alal mutakabbir sadaqah. Takabur di atas orang yang takabur itu sedekah. No, dah hamai dengan sombong, aku sombong lagi atas hang. Nak ajak hang sikit. Tapi hang mai solat haji lah, baru satu orang daripada Kuala Lumpur. Dia pakai solat haji, main tangan pendek, berrupiah cotek atas kepala. Main salam. Saya pernah berkuliah di tempat depa. Masuk, duduk tu, saya main pada mana ni? Kami main ziarah Pak Sumi. Oh, Pak Su ada? Ada. Dia terima. Saya pun terkejut. Sebab hari ni Pak Su tak terima siapa dah. Dia terima. Pak Ustaz heran. Dak Pak Su mah tak siapa pun dia tak terima dah. Oh, kawan tu main pakai solat jin. Sebelum tu ada main pakai jubah. Di kalangan asatizah juga main nak murid. Nak masuk dalam rumah, anak dia kata, minta maaf Pak Su tak boleh terima tetamu. Balik. Tak tahulah. Jadi maknanya soalan Sayyidina Muhammad, taib, para awliya mereka mendidik kita dengan cara pelbagai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin dengan sebab tak bagi masuk, dia akan balik, dia rasa sesuatu hati dia, tak boleh masuk. Maka aku tak layak kot. Dia rasa tu bagus. Untuk didik diri dia.
Sebab dia di mana pun orang terima. Bila tak terima sekali, dia kata, apa aku tak betul dengan Tuhan. Barangkali jadi pelajaran. Kawan Hamai bekas surat jin, dia kata, ya Allah, aku main dengan dosa banyak pun boleh masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Sumi takut jumpa dia. Saya tapi takutlah saya tak jumpa lagi. Dia boleh masuklah hati kita. Dia keluar, dia habaq dalam hati perut kita. No? Dia pergi jumpa dia masuklah hati perut kita, dia selongkak habis. Dia keluar, dia cerita kita satu. Hak tu yang takut nak pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Nak pergi jumpa Pak Sumi ni macam nak pergi, macam kita nak jumpa dengan Tuhan. Kena taubat siap-siap. Pi dalam keadaan bersih. Pi tu jadi elok, hati elok. Allahu Akbar. Ni para awliya, kekasih-kekasih Tuhan. Saya nak cerita satu pengalaman saya. Waktu tu Pak Su orang tak apa terima lagi. Pak Su demam pasal sakit. Bila dia sakit, saya bawa keluarga lah, bawa orang rumah ustazah, bawa anak 2 orang. Bawa 2 orang ni, bawa anak hak sulung, anak nombor 2. Mereka dah reti baca Quran. Bawa 1 orang anak murid, bawa Ustaz Azamuddin Sallallahu Alaihi Muhammad. Pi itu sebab nak khidmat dekat Pak Su, nak baca Yasin, minta Allah bagi kesembuhan. Sampai rumah Pak Su tidur, dia beralih menghadap ke arah dinding Sallallahu Alaihi Muhammad. Ada 2 orang lagi duduk tunggu Pak Su, lepas tak gerak Pak Su Sallallahu Alaihi Muhammad. Tunggu Pak Su jaga. Dan sampai tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sampai tu, lepas bisik kat saya, Pak Su tak jaga lagi. Saya pun cakap pelan-pelan, lama dah. Saya pun lama dah. Lepas tu tak mau gerak Pak Su, dia duduk rehat. Jadi akhirnya saya baca Fatihah. Ada dekat Pak Su, Al-Fatihah. Baca bismillah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis waladhdallin, amin yang menarik tu, dia hak menghadap dinding tu, dia beralih macam ni. Dia beralih serentak, dia suar tangan kat saya. Allah, makna apa? Fatihah saya sampai. Tu depa. Maknanya subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, sedangkan dia tak tahu pun kita main sengak-sengak. No? Kalau kita ni suar tangan tu siapa tak ada? Kalau kita kan, ni suar tangan ada orang depan, suar betul you. Allahu Akbar. Harap-haraplah dipandang oleh dia. Barulah baca Yasin. Ya subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Saya harap sikit khidmat saya tu dipandang oleh dia untuk nak tumpang dia di sana esok, insya-Allah. Harap-harap. Baik, jadi subhanallah, kalau tengok dia orang tua biasa aja, tapi dia dengan Tuhan, kita tak tahu dia siapa. Jangan kita merendahkan orang supaya kita tak kenal orang. Qala, setiap orang Islam, Nabi kata, kulul muslim alal muslim haram. Orang Islam atau orang Islam lain hukumnya haram, darahnya tak boleh ditumpahkan, wa maluhu, hartanya haram, tak boleh dicuri dan diambil tanpa kebenaran, wa irdu, haram juga maruah dia. Jangan jatuhkan maruah orang lain di depan orang lain. Hormati orang. Alhamdulillah, di antara satu nikmat Tuhan kat saya, ada orang yang dia anti saya. Hidup ni mana kita boleh hidup semua orang suka kat kita. Ada orang dia seakan dia bukan musuh, tapi dia anti saya. Banyak juga orang anti saya ni. Saya selalu duk arus tak perdana. Duk di arus duk di arus tak perdana. Suka duk di arus canggah orang. Sebab saya ada pegangan saya sendiri. Menyebabkan bila saya cakap macam tu, orang tak puas hati.
Akhirnya bukan sakat tak puas hati, dia anti pula. Alhamdulillah, saya ni masalah saya terhadap orang-orang yang anti saya boleh tidak menyebut terhadap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tu tak puas hati dengan saya, dan saya boleh sebut kebaikan-kebaikan dia, insya-Allah. Setakat ni saya cuba tak burukkan orang-orang yang tak berpuas hati dengan kita. Kita ra'i dia pandangan macam tu, dia berpandangan macam tu sebab dia yakin dia benar. Saya berpandangan macam ni sebab saya yakin saya betul. Ukur dengan ilmu saya, insya-Allah saya betul terhadap pandangan saya macam ni. Tapi masalah saya nak, kalau semua orang dia boleh menghormati pandangan orang, maka rukun damailah kita hidup atas muka dunia, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik.